Pertama sama-sama kita mengucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertemukan kita pada 28 Ramadan ini. Ya. Terus semalam kita tadi juga tadi kita dapat sama-sama berqiyam lain. Ya. Yang kita tengok juga betul. Ya. Semakin baik. Tanda-tanda insya-Allah keadaan kita yang mendapat dari Al-Quran. Pada pagi itu selepas selesai itu dia turun hujan titik-titik. Ini salah satu tanda-tanda turunlah dari Al-Quran. Terus dia kita dapat berjemaah sahur, ya, dan terus kita dapat berjemaah sembahyang subuh. Tahu kita sudah, ya. Tapi sudah hari lagi waktu. Memang satu ahad ni ruang untuk kita subuh lah, tapi kita tanya tadi saya betul sebab kita kita tak bersama. Kita masuk ke bab yang ke-50, iaitu tentang bertemu janji Allah ni, iaitu melibatkan peristiwa akhirat dan juga pada masyarakat, iaitu berkaitan antara wudu dan telaga Kausar. Ya. Yang mana sebelum ni kita sepatutnya wajib mengimani yang telaga Kausar itu wujud. Ya. Siapa yang tak percaya kepada telaga Kausar, kafir betul. Ya. Jadi berwuduk adalah sunnah Rasulullah SAW, kerana baginda berada dalam keadaan berwuduk sama ada ketika melakukan ibadah ataupun dalam keadaan biasa. Jadi kita ambil sebab apa kita nak ikut Rasulullah. Sunnah dia, wuduk dia tak pernah tinggal. Jadi cuba kita jadikan satu rutin hidup kita. Jadi kalau rasa-rasa dah terbatal tu ambil balik. Jadi supaya kita dapat menghidupkan sunnah, dapat menghidupkan sunnah. Jadi setiap orang yang beriman patut berfikir dan berusaha supaya berhasil meminum air dari fadl Nabi, iaitu telaga yang dimuliakan kepada Rasulullah SAW di akhirat kelak. Walau dahaga sehebat mana yang dialami oleh insan di dunia, akhirnya mereka akan dapat bertemu dengan air. Ini kerana sumber air yang dikurniakan Allah kepada makhluknya di dunia ini terlalu banyak. Jadi di pada mahsyar sumber air ada satu, iaitu daripada telaga Kausar. Jadi sesiapa yang dapat minum air di telaga Kausar ni, insya-Allah dia tidak akan dahaga sepanjang perhitungan kita di padang mahsyar nanti. Jadi kita sama-sama berburu menjadi, tapi nak dapat tu ciri-ciri dia ialah seorang mukmin yang kamil, yang sejati dia. Bukan boleh kita kadang mengumpulkan kata tentang Islam ni, macam kita baca sebelum ni, siapa yang memandang serong tentang Islam ni automatik diletakkan sebagai golongan yang dah terkeluar akidah dia, terkeluar akidah dia. Jadi tidak semua manusia dapat menghirup air dari telaga Kausar walaupun mereka telah menghampirinya. Sekalipun mereka dari kalangan umat Muhammad, hanya mereka yang benar-benar beriman dengan akidah yang tulen. Mereka yang benar-benar beriman dengan akidah yang tulen serta beramal saleh serta menjadi hamba Allah yang mukmin dan muttaqin sahaja yang dapat mendekati dan menghirup air daripada telaga baginda Rasulullah
3. Amin tu nombor 3. Kalau kata amin tu kata siapa yang tak bayar zakat fitrah kepada amin ni berjawab dari akhirat nanti. Ini dia seronok buka surah Taubah ayat 60. Lebih apa kita buka. Baru kita tahu kan. Bukan dia seronok tuan. Pak tuan. Tuan nak bagi mana macam tuan nak sembahyang masjid mana? Tuan nak sembahyang masjid lama. Kita hak pun sembahyang. Kan? Kalau nak sembahyang masjid tapis tu pergi. Tu hak kita. Mana kita nak sembahyang? Ya. Persoalan ni dah dibincangkan dalam kuliah dengan Al-Fadhil Ustaz Rajulin. Ada satu persoalan yang ditanya secara khusus ni. Mana diletakkan amin nombor 3 dia. Nombor 3 tu kira nombor 3. Nombor 1 lain kan, nombor 2 lain. Jadi kita tengok benda tu Jadi itu saya takutlah. Jadi tak ada apa yang perlu kita takutkan. Perlu kita takut apa? Dalam kitab Imam Syafi'i itu ada diperjelaskan seandainya negara itu tidak ada pemerintah berdasarkan Islam, kita kena lantik, jemaah kita kena lantik, wujud satu jemaah, kemudian kita lantik amin kita. Itu, kita lantik. Ini salah satu, kita lantik 2 orang kita punya amin. Daripada ketika itu kita berpanggil pergi lah, boleh pergi dekat mahkamah, tapi kena mahkamah syariah. Kena panggil mahkamah sivil nanti. Kita pilih lah. Sebuah hadis daripada Abdullah bin Ash menyebut bahawa luas Telaga Kausar itu ialah kira-kira sebulan perjalanan. Luas Telaga Kausar itu ialah sebulan perjalanan. Lebarnya sama dan dengan panjangnya, airnya lebih putih yang jernih daripada perak dan baunya lebih harum daripada kasturi. Ini gambaran Gambaran Telaga Kausar itu dia punya keluasan itu adalah kira-kira sebulan perjalanan dan lebar dan panjang sama. Airnya putih bersih, jernih daripada perak dan baunya lebih harum daripada kasturi. Jadi gelas minuman yang disediakan melebihi jumlah bintang di langit, melebihi bintang dan langit. Jadi barang siapa yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala meminumnya, pasti tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Ini gambaran suasana dekat dengan Telaga Kausar. Jadi hadis daripada Abdullah bin Ash ni menyebutkan luas Telaga Kausar itu kira-kira sebulan perjalanan. Cuba tuan bayangkan sebulan perjalanan. Jika diukur dengan perjalanan di zaman Nabi Muhammad SAW yang bergerak menggunakan unta, ia boleh mengelilingi seluas bumi Syam. Jadi seluas bumi Syam. Jadi bumi Syam ni melibatkan Palestin, Syria, Jordan dan Lebanon. Itu dipanggil bumi Syam. Jadi tuan bayangkan, siapa yang pernah berjalan ke sana tahulah luasannya. Dari Palestin, Syria, Jordan dan Lebanon. Jadi kalau diukur dengan perjalanan sekarang menggunakan pesawat udara yang sangat laju, sudah tentu perjalanan sebulan itu mampu mengelilingi dunia kira-kira 30 kali. Jadi sama ada Telaga Kausar itu seluas bumi Syam ataupun seluas 30 kali bumi ini, namun luasan telaga itu tidak membuka peluang kepada semua penghuni masyarakat untuk meminumnya. Orang yang meminumnya adalah terdiri daripada orang-orang mukmin yang bertakwa. Jadi itulah kita jaga sungguh-sungguh. Sementara umur kita masih ada ni, yang dah tua ke yang muda, macam saya selalu peringat tu, mati bukan sebab tua, mati bukan sebab kita sakit, tapi mati ni sebab apa? Dah sampai masa ajal dia dah sampai. Jadi peringatan, sementara ada ni kita rebut. Kita rebut, tengoklah nak jadi sebagai mukmin yang bertakwa ni banyak sangat ciri-ciri dia kan. Banyak sangat dia punya ciri-ciri. Kita tengok sendirilah. Kalau kita sembahyang tak tinggal, depa pun sembahyang juga tuan-tuan. Kita pakai jubah, depa pun pakai jubah juga tuan-tuan. Kita sekarang ni berjanggut, depa berjanggut juga sekarang. Dia trend dia dah lawan juga tu. Dulu depa pakai songkok yang tinggi sebab 10 inci tu. Hitam tu. Sekali depa pakai putih lah tuan-tuan. Kayak kan. Dia nak pakai sama. Tapi ada cok merah.
Dia dah boleh, ya. Dia dah boleh ambil sorban dia letak atas bahu dah. Sebab apa nak apa nama tu? Yang dia hana apa tu kan? Dah boleh, yang hana-hana. Ya, ya. Dah boleh. Kenapa dulu tak boleh? Bila orang pakai, sebab saya pernah dipanggil beberapa kali dekat sekolah tuan, minta tolong buka ketayak ni. Suruh pakai hitam. Dia kata saya pakai hitam lebih baik saya tak pakai terus. Minta suruh. Dia suruh buka ketayak putih ni. Saya kata saya pakai ni bukan main-main kata. Ya? Sebab saya dah berwirid dengan dia. Kan? Kita dah beramal itu maknanya kita tak buka. Ya, kita tak buka. Kita keluar rumah kita pakai. Cuma kita buka dalam rumah. Bukan sebab apa, tak ada. Buka ni, tuan-tuan kan. Tapi masalah tu sebab dia bersuruh pakai tu sebab ada satu ajaran lain. Ya? So kita pakai songkok hitam tu sebab nak mengiyakan apa dia punya mission tu kan. Dia punya misi dia dapat tu. Ini. Tapi kita pegang terus lah. Tak kisahlah buat apa pun. Jadi kita kena on kita punya prinsip perjuangan. Pegang lah. Jangan takut tuan-tuan. Itu saya kata tadi kalau ikut cinta pasal zakat fitrah ni, kalau kita takut apa sebab bila tuan bayar tuan ada niat satu lagi. Bila saya bayar fitrah ni, saya boleh potong cukai pendapatan. Jaga tu. Dia nak jaga semua kan. Takut tergelincak tu. Ni esok tak dapat minum air tenaga kuasa nanti. Jangan main-main tuan. Yang nak terlanjur tu mohon bertaubat kan. Dah terlanjur kita bertaubat. Jangan lagi buat benda itu. Bertaubat Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Tuhan Maha Penyayang, Maha Pengampun. Apa dapat? Kita minta semua. Jadi agenda ni cukup hebat dan dia akan serang semata. Dia nampak arus kebangkitan Islam sekarang dan tak trend tu macam tu. Dia trend dia nak macam tu, dia pun ikut sekarang. Kata pepatah Arab, kalau kita nak potong besi, kita guna besi je kan. Yang macam ni. Kita nak kepung arus perkembangan Islam ni, kita guna kaedah yang sama juga. Lawan. Itu sebab sekarang kita tenuahkan ulama sana pada ulama, kita pada ulama. Mana yang betul tuan-tuan sendirilah menilai dia. Ulama kalau depan dia letak ke RM tu, aku tak betul kan. Kalau satu kita panggil dia minta tawaran. Sebab kami pernah PIBG panggil seorang tu, tuan-tuan kenal Muhammad Qurau. Tuan-tuan bayang berapa dia minta. Sekolah tuan PIBG. Selat dia lebih kurang setengah jam. Dia minta 1,500 je tuan. Kenal PIBG. Tapi dah panggil, yang bahan dah buat, bagi juga. Lebih kurang 30 minit, dia pun bagi orang lawak. Dia kembali. Anul 1,500. Sekarang dah jadi top lah, masuk TV tu kan. Cukup popular dia. Anul orang sana. Itulah untuk membendung ini. Sebab apa? Dia dah nampak Ustaz Azhar Idrus tu cukup popular dengan golongan remaja. Jadi macam mana cara nak membendung ini? Diwujudkan seorang bagi watak. Itu tadi. Dibagi sebebas-bebasnya dia dalam TV, buatlah apa program tu. Buatlah. Tapi yang kita nampak orang perempuan tak ada lah. Kita tengok dalam TV Kelan kan. Kah tahu orang perempuan. Orang lelaki tak ada. Itu. Mana orang perempuan kita jaga sungguh lah tuan. Tuan ada isteri, ada anak perempuan, cuba bendung mereka ni. Ini tanggungjawab kita bersama. Sebab apa? Kemungkinan kita kalah kalau kita nak menang pun kita dapat menawan orang perempuan kan. Itulah cara dia. Macam mana cara dia? Tengok. Tuan ada isteri, ada anak. Macam saya selalu katakan, pertamanya pastikan dia punya aurat. Jaga sungguh-sungguh. Ya. Ini bukan senang tu dah. Ya. Kita nak tarbiyah. Tu kita kata dulu kalau mula-mula nak cari tu, saya ada letuk menekan saya. Orang datang nak minum mak menekan dia. Ya. Bila datang tu, dia bagi syarat satu. Saya betul-betul pada tu. Umur saya masa tu baru 20 lebih. Dia kata kamu pastikan orang yang datang ni mestilah ahli bulat. Bukan tahu ahli bulat. Saya betul-betul pada tu. Dia letak satu punya tu.
Saya bagi tahu pergilah kalau anu Sabit. masuk. Baru dia bawa dia tuan. Untuk dapat balik tu bukan senang kan. Keahlian ni harus CJ tu. Itu sebagai bukti dia. Terus kadang ada bayar duit dia tak mau lagi. Dia tutup makan kita. Ya Allah, keras semua kita. Gitu. Tapi bila kita renung balik tuan, tengoklah. Bila kita dapat orang yang bukan satu fikrah dengan kita, letih tuan. Nak ajak apa? Tazkirah tarawih tu letih. Ini suasana. Kan suasana dia. Pilih betul-betul lah. Ini peranan kita sekarang, kita kalau boleh kita bendung orang-orang perempuan ni, muslimat okey. Orang-orang wanita kita ni, insya-Allah di Abiul 18 nanti 14. 14. 2018. Dia kata PRU 14. PRU 14. Ada 2018 nanti insya-Allah sama-sama kita berdoa tuan. Jangan lepas, jangan putus daripada berdoa. Ya. Moga-moga kita boleh dah. Kecaturan kita ni, tuan tengoklah macam saya kata semalam, orang Palestin tu dia pun seronok tuan. Kan? Dia pun dapat peluang untuk syahid. Kita ni Seronok. umur dah tua. Tapi tak ada apa. Kena sekali sembuh di FRU, cabut lari. Ada sahabat pecah-pecah semua ada lari. Tapi kalau kat luar dia lah kepala perang kan. Kata tu rupanya bila beradab dengan FRU ni selak pecah tuan. Kok ya. Lepas tu saya nak tahan kelawa tu. Mari kat dia tahan umur. Ini gambaran dia. Jangan cakap hebat, tapi bila beradab kepada realiti dia tadi baru kita tahu. Ya. Tuan-tuan belum diuji itu saja. Kan? Termasuk saya belum diuji. Baru diuji sekali, bukan sekali dengan kali, tapi yang ujian terakhir itu terus dia hantar saya kat Columbia. Hantar saya dekat Columbia selama 10 minggu. Nak duduk dekat Columbia. Tu. Tembok tu masuk dalam masjid tu tuan. Kalau peristiwa yang candan dulu, kalau nak digambarkan, apa nama tu, canister. Tembok tu masuk dalam masjid. Kubur dia tu. Masa tu ya Allah, orang perempuan lari dengan panik. Makna apa dia kata? Dia zalim, lebih zalim daripada Israel. Tiba-tiba bila kita cek dari canister tu, made in Israel. Ada tu. Pegangan dia lebih kurang sama dengan Yahudi dan Allah tu. Itulah maknanya kita merenung benda ni. Moga-moga itulah. Sebab apa kita takut nanti kita tidak ada peluang untuk minum air di Telaga Kausar itu. Sebab apa? Ciri-ciri mukmin yang bertakwa tu tidak ada kepada kita. Tapi insya-Allah lah kita yang berada di Masjid Lama ni, kalau apa sekalipun fahaman dia, insya-Allah nombor satu, jaga sungguhlah akidah kita, jaga sungguh-sungguh, jangan tergelincir kan. Kalau kita pandang serong sendiri sikit, pandang serong kepada Islam tu, habis dah. Kalau ikut kita ni murtad tu. Jadi golongan murtad ni insya-Allah bila dia nak menghampiri Telaga Kausar tu, 70,000 malaikat akan diganti. Kan? Berguna kencemati yang diambil daripada api neraka. 70,000 malaikat tuan. Cuba kita bayang malaikat, orang yang tak pernah ingkar arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut saja dia pergilah. Kan? Sebut saja dia pergilah. Mana itulah. Kita masih ada peringatan ni, ambil peluang semua ni, cek balik. Ya, jangan duk perkotak-katikkan tentang perjuangan Islam. Jangan duk kata Islam tak sesuai lah. Cuba jaga sungguh-sungguh. Ini melibatkan akidah kita. Melibatkan akidah kita ataupun pegangan kita. Sikit tergelincir, habis. Kita berobat dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun, Allah ni tak sayang kat aku lah. Asyik kena kan. Kalau kitab ni kita rujuk balik siapa? Kita rujuk balik Nabi Ayub alaihissalam yang diuji Allah dengan sakit yang cukup hebat kan. Tu yang macam ni. Kemudian yang kalau hartawan tadi yang berpangkat-pangkat dijaga. Jangan duk sombong di dunia sangat. Takut nanti kan. Dengan kesombongan kita itu kita dihadiahkan tidak boleh menghampiri Telaga Kausar tadi. Alhamdulillah. Inilah maknanya peringatan kita bersama, ya. Merenung sama, itu tanggungjawab kita sama.
besar pun duduk kan, dah mula boleh rapat, dia nak sentuh tu belum lagi kan, kaki dengan kaki belum sentuh lagi, cuba kita sentuh lah sekarang kan, kita lazimkan diri kita dalam kita membetulkan soft kita ni, makna bagi sentuh lah, baru dah sentuh, cuma kaki kita dengan jari kita tak sentuh lagi, belum lagi. Sebab apa? Nak bina tuan-tuan kan, PRU 14 nanti kalau bila kita punya ukhuwah tu tak elok, tak boleh pergi. Ya, kalau kita diamanahkan masak nasi, apa pasal aku nak masak nasi kata, aku imam masjid lama tu. Dia jadi lagu. Patut bagilah orang lain masak nasi. Kita tak mau kan, kita hendak tahap dia bila diarahkan oleh pimpinan kita, apa jawatan kita ambil. Yes, sir. Itu kita masuk bab taat kita kan, wala kita kepada kepimpinan. Ini dah. Ni yang tua-tua pula ambillah peranan. Sebab apa nanti PRU 14 nanti kita letak satu tempat macam kita buat di Bukit Gantang dulu. Sahabat-sahabat kita daripada Gua Musang dan daripada Pahang tu yang tua-tua semua duduk satu tempat, buka Quran, baca Quran. Habis solat hajat. Jadi benda tu dia on terus. Ini peranan kita, tuan. Tuan ingat balik kan yang cerita pasal burung tu kan. Nabi Allah Ibrahim sedang dibakar, peranan burung tu. Bila dia nak padam, burung yang lebih besar tu ketawa pada mereka. Dia tak masuk akal burung. Paruh kecil boleh tak padam? Tapi jawapan dia cukup sentimental tuan. Sekurang-kurangnya aku ada usaha untuk memadamkan api yang sedang membakar Nabi Allah Ibrahim. Aku ada usaha. Nanti di sana nanti aku tidak di persoal jawab nanti. Ada jawapan dulu. Ini kita nak tuan. Ini yang dikata sebagai mukmin yang bertakwa tadi. Makna kita boleh menjawab di akhirat nanti seandainya ditanya nanti apa sumbangan kamu untuk menghidup ataupun untuk melaksanakan Islam di bumi ini. Kalau kita tak buat apa kita nak jawab? Nak jawab apa? Kita syok dengan hidup kita kan? Ada kereta besar kita seronok. Patutnya bila kita beli kereta tu ada komitmen dia juga. Cubalah kalau satu program tu kita cari sahabat kita 4 orang, satu kereta. Bergeraklah. Waktu tuang minyak kan, yang ada kereta tu bawa. Jadi baru bergerak. Ini tak ada. Kita beli kereta, kita selimut letak kat rumah. Datang masjid naik motor. Dia jadi macam tu. Itulah maknanya dekat tujuh dengan kita letak. Jadi cerita politik berapa begini. Ustaz Ali tadi minta maaf. Ini sekadar tu lah mampu kita kongsi bersama berbagi ini untuk peringatan bersama. Itu saya ulang balik tuan, sempena nak sambut hari raya tuan, jaga sikit adab-adab kita ya. Jangan terlajak tuan. Jangan terlajak. Jumpa rumah ni kita balas minum, jumpa orang ni balas minum. Kalau buat kembung, Zohor kita jumpa. Kita dah tengok kali ni masjid lama ada tak orang. Mati Zohor kan. Jangan nanti kita ada orang raya, masjid kita ada 3 orang. Cerai tuan. Malu. Ya? Malu. Kita malu tuan. Malu. Sebab saya selalu canangkan masjid lama ni adalah masjid tarbiyah kan. Masjid tarbiyah maknanya kita jaga tu 5 waktu tu berjemaah mesti ada tuan. Tuan ke mana pun pakai baju raya datang jemaah. So tak kisah dengan samping dia pakai datang kan. Jangan terlajak dengan tadi. Jaga makan tuan ya. Tambah-tambah gen-gen yang kau dan apa? Kecil manis Darah tinggi. Jakit yang 3 serangkai kita kan. Agak atas. 3 serangkai jaga susu. Ini peringatan Kemudian kita dengan hubungan kita bila kita nak bermaafan tu tengok kita benar nak bersalam tuan-tuan, jagalah ya. Ada orang yang boleh kita salam, ada orang yang tak boleh kita salam. Walaupun orang dia tua, kalau nak ikut pihak tu kata dah tua, nafsu tak ada tak apa. Jangan begitu. Kalau kita nak ambil Sayyidina Umar, dia lalu pada pokok tu dah mati tuan.
sahabat-sahabat kita di Patani itu, lepas raya tu senyap sepi je kan. Besok tu dah puasa 6 selesai, barulah Senin tunggu semua. Macam kita besok malam ni dah mula dah pergilah kat pasar Tepin tu. Boleh ke tak boleh masuk kereta? Kita tengok dulu dia. Jadi sekadar tu lah peringatan anda kami kongsi bersama. Kita tutup dengan membaca tasbih kepada Rasulullah Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hancur UMNO.